pegangai super. Tak boleh. Sebab kalau sesebuah negara itu mengamalkan rasuah, bukan sahaja rakyat itu akan runtuh, tetapi seluruh tamadun itu akan runtuh. Tak boleh. Kalau zaman Dr. Mahathir, persepsi indeks rasuah pada tahap 39, sekarang sudah merudum 44. Mengapa? Baru ni merudum lagi. Najib jawab, tak apa, itu pandangan orang, tapi kita tahu tak buat rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh bagi banyak contoh. Banyak contoh yang kita boleh bagi. Ini kes Mongolia. Saya tahu ramai anggota polis, bukan anggota yang bawah ni, yang atas-atas, tak benarkan saya bicara soal Mongolia. Lagi tak lagi saya cakap. Apa salah saya? Saya tak ada bom. Saya tak pernah pergi Mongolia. Nak marah saya buat apa? Saya nak tanya. Sebab pembunuhan ini bukan setakat bunuh, tetapi dia ada kaitan dengan rasuah yang cukup besar dalam negara kita, yang belum pernah berlaku dalam dunia. Belum pernah berlaku. Saya nak tanya orang UMNO. Yang ini saya beritahu Exco Kerajaan Pahang. Terkejut bila saya sebut angka-angka ini. Dia kata, betul? Betul lah. Pemimpin aku terlibat? Ya. Siapa dia? Ish, dia kata jahat sungguh pemimpin UMNO. Baru kau tahu. Dalam kes Mongolia, saya tak pernah tuduh Datuk Seri Najib terlibat. Saya tak pernah tuduh. Dan saya minta tuan-tuan jangan buat fitnah. Sebab fitnah ini dosanya besar. Saya mangsa fitnah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mangsa fitnah. Kita difitnah, kita dipukul, kita dipijak, kita bangun dan kita lawan. Tetapi saya minta dalam kes Mongolia, jangan buat fitnah, jangan buat tuduhan. Tetapi persoalannya, cara penyiasatan itu menimbulkan banyak keraguan di kalangan rakyat. Daripada pemandu teksi sampailah orang politik, semua mengaitkan dengan Datuk Seri Najib. Betul atau tidak? Bukan saya kata. Mengapa ini berlaku? Pertama, kerana yang membunuh, yang dituduh membunuh itu komando timbalan Perdana Menteri. Komando tu. Tuan-tuan tahu macam mana komando? Dia kepala dia gila. Dia memang latihannya begitu. Saya pernah berkhidmat dengan komando. Komando ni dia tak ambil arahan daripada Ketua Polis Negara. Dia tak ambil arahan daripada pegawai-pegawai polis. Dia ambil arahan daripada orang yang dia jaga. Kalau yang dia jaga itu Perdana Menteri, komando mesti ambil arahan Perdana Menteri. Kalau yang dijaga itu timbalan, maka dia ambil arahan daripada timbalan. Dalam kes pengalaman saya dengan komando, ketika beliau menjaga, mereka menjaga Datuk Seri Anwar dulu. Begitu tugas mereka. Kalau Datuk Seri Anwar nak datang jalan enggang, dia akan beritahu jalan mana boleh masuk, jalan mana tak boleh masuk. Bukan sewenang-wenangnya kita boleh pilih. Kalau dulu Datuk Seri Anwar suka sukan berkuda, Anwar berkuda, komando berkuda. Sebab dia nak jaga. Anwar suka scuba diving dulu. Bila Anwar terjun ke dasar laut, scuba diving, komando pun terjun juga. Tapi mereka sudah buat persiapan yang cukup rapi. Latihannya begitu. Jadi sekarang, bila komando bunuh, siapa bagi arahan? Bukan setakat bunuh, letup. Nak hilangkan bahan bukti, saya tak tahu apa jenis manusia ini. Sudahlah bunuh, letup dengan bahan letupan C4. Sehingga berkecai bahan bukti supaya tidak ada kesan untuk diambil tindakan kepada mana-mana pihak. Persoalannya, mengapa Najib tidak dipanggil sampai malam ini untuk memberi keterangan kepada polis? Apakah kamu beri arahan kepada komando kamu untuk membunuh? Saya tidak tuduh. Kalau Najib kata tidak, kita terima kenyataan tersebut. Tetapi pokoknya sampai malam ini Musa Hasan gagal panggil Najib untuk beri keterangan. Mengapa, wahai Musa bin Hasan? Abang kepada Fuad bin Hasan. Sahabat lama kita dulu. Saya nak tanya, takkan tak boleh tanya.
kamu tutup. Rakyat nak tanya, kenapa Najib tidak dipanggil? Yang kedua, Najib juga tidak dipanggil beri keterangan tentang bahan letupan C4. Bagaimana bahan letupan ini boleh terlepas ke tangan komando dia? Dia kena beri keterangan. Sebab bahan letupan ini satu bahan yang istimewa. Bukan semua orang boleh lulus. Yang hanya beri kelulusan hanyalah Panglima Tentera dan Menteri Pertahanan. Saya nak tanya, siapa Menteri Pertahanan sekarang? Mengapa tidak dipanggil? Mengapa tidak disoal? Mengapa tidak diberikan keterangan kepada pihak polis untuk melengkapkan penyiasatan? Yang ketiga, pergerakan wanita Antan Tuya semuanya sudah dihilangkan daripada komputer Jabatan Imigresen. Hilang. Pergerakan keluar masuk Antan Tuya berulang kali daripada Mongolia ke Kuala Lumpur sudah hilang. Mengapa pergerakan ini hilang? Sedangkan pergerakan kami, pergerakan Syawi, sampai lubang cacing dia boleh cari. Tapi pergerakan Antan Tuya sudah dihilangkan sama sekali dalam komputer Jabatan Imigresen. Saya nak tanya, siapa Menteri Dalam Negeri? Pandai orang keramat. Tapi kena undi silap juga. Nah, itu dulu. Sekarang nak silap. Nampak perubahan. Hilang. Orang mana boleh jawab?